Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you for joining our evening pula, afternoon class for today. Alright, semua okey, dah majoriti pun dah ada kat sini. Kita mulalah. So, since kita dah habis discuss mengenai inheritance, hari ni kita nak tengok chapter baru iaitu variation. InsyaAllah variation ni kita boleh cover hari ni, kita boleh settle sebab banyak content dalam variation ni dia redundant. So kita tengok satu persatu ya. So kita tengok dulu untuk variation. Okay, variation ni ialah perbezaan yang ada pada organisma untuk membezakan individu tu dengan individu lain dalam spesies yang sama atau dalam populasi yang sama. So bolehkah kamu nyatakan dua kepentingan variasi untuk memastikan kemandiran spesies? Apa kelebihan-kelebihan atau apakah advantages of having variation? Okay, kita tengok. Yes. Okay, I can see your answer. Okay. Ada yang cakap dari sudut ketahanan penyakit. Okay, teruskan. Macam mana tu kalau ketahanan penyakit, macam mana variasi tu membolehkan ketahanan penyakit? Alright, good. Okay, ada yang sebut mengenai penyesuaian dengan persekitaran. That is good. Okay, apa kaitan variasi tu dengan persekitaran? Apa yang berlaku dekat persekitaran yang yang menyebabkan variasi ni perlulah? Oh, okay. Ada yang sebut dari segi pertanian. That is good. Okay, teruskan. Macam mana dengan point daripada Adam tu ada kaitan dia juga ya. Better quality tu macam mana kita nak kaitkan dengan dari aspek pertanian ke penternakan ke. Boleh tak kita nak kaitkan? Better quality tu adalah satu idea yang baik. Tapi macam mana better quality dalam pertanian dan penternakan tu kita nak cerita macam mana in detail dari segi produk pertanian dan penternakan misalnya. Ataupun dari segi ketahanan penyakit tu macam mana variasi membantu ketahanan penyakit. Tadi ada seorang ditulis pasal dia ada sebut dia ada type evolusi, betul padam. Evolusi tu is a good idea. Kan? Evolusi tu is a good idea. Oh, okay. So antara aspek-aspek yang kita boleh nyatakan kat sini. Teruskan Adam, teruskan. Betul-betul. You are on the right track tu. Teruskan. Okay, antara idea-idea yang saya dapat lihat di sini, kenapa variasi ni penting? Sebab menghasilkan individu yang boleh beradaptasi dengan perubahan persekitaran. Produce individuals that can adapt to the changes in the environment. Okey, daripada jawapan Adam tu saya nampak better quality untuk menghasilkan better quality products atau better quality from the crops in agriculture ataupun produce better yield. Maknanya macam sebelum ni 1 hektar persegi kita dapat certain amount of crop, certain amount of crop, tapi bila berlaku variasi kita boleh cultivate spesies crop yang lebih baik, lebih tahan penyakit, menghasilkan lebih banyak kalau macam lembu, ayam, daging, kita menghasilkan variety ayam pedaging yang lebih banyak masa, lebih banyak mass, yang grow lebih cepat misalnya kan. Okey, lepas tu menghasilkan individu yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran, menghasilkan individu yang mempunyai ketahanan, mempunyai daya tahan terhadap penyakit, have resistant towards certain diseases.
Okey, itu pun boleh ya. Kemudian menghasilkan trait baru dalam organisma. Okey, produce new traits in an organism atau in a species. For example, dulu kita pernah discuss mengenai um, kupu-kupu, bukan kupu-kupu. Moth bukan kupu-kupu, moth ialah butterfly. Moth adalah rama-rama, sorry. So, seperti mana kita discuss mengenai moth hari tu, asalnya moth ni warna putih, tapi bila ada industrial revolution, ada evolution, penghasilan atau variety spesies yang sama tapi dia punya kepak warna grey misalnya, menyebabkan susah untuk dikenal pasti oleh predator disebabkan persekitaran tu banyak habuk, banyak asap kan. So it ensures survivability of that particular species lah. Okay. Meningkatkan ketahanan imun bagus. Okay. Menghasilkan kualiti yang lebih baik, daya tahan penyakit yang tinggi. Very good. Okay. Untuk variasi, kita ada dua jenis variasi iaitu variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Sebagai contoh, variasi selanjar ialah ketinggian, berat, warna kulit dan variasi tak selanjar sebagaimana yang diberikan sini, contoh dia ialah jenis kumpulan darah lah. So, berdasarkan daripada contoh dan graf yang diberikan, apakah perbezaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar? Boleh bagi perbezaan dalam bentuk dari segi huraian daripada graf ke, atau dari segi ciri-ciri data dia ke? Yes, very good. Okay, daripada graf ada seorang ni dia dah dapat dah. Dia kata bentuk graf. Very good. Okay, bentuk graf. Kalau kita tengok dekat sebelah kiri tu adalah graf histogram. So graf histogram ni siapa punya? Variasi selanjar ke variasi tak selanjar? Untuk graf tu kita panggil bentuk apa? Okay. Kemudian itu dari segi bentuk graf kan? Alright, bentuk graf. Kemudian kita juga boleh bandingkan dari segi jenis data. Siapa yang kuantitatif, siapa yang data ada kualitatif misalnya kan? Okey. Kemudian itu daripada data pun kita boleh tahu kan siapa yang kualitatif, siapa yang kuantitatif. Yes, bentuk graf bell shape versus discrete. Okay. Kemudian yes, ada intermediate character untuk selanjar. Apa maksud intermediate character tu? Macam ketinggian atau berat misalnya, kita tak boleh pinpoint semua orang berat dia 150. Dia ada range dia. Misalnya berat dia 150 lah. Tinggi dia 150. Ada orang tinggi dia 150, ada orang tinggi dia 150.5, 151. So dia ada range, ada point. So itu adalah ciri-ciri intermediate lah. Okey, kemudian kalau yes, tak ada ciri intermediate untuk variasi tak selanjar kan, very good. Dia ada perbezaan yang ketara. Okay, distinct karakteristik atau distinct difference lah. Tapi kalau variasi selanjar, dia punya variation tu atau differences tu tidak distinct, ada intermediate antara different variation. Very good. Data dia kuantitatif untuk selanjar, kualitatif untuk tidak selanjar atau discontinuous. Yes.
histogram pula, normal distribution, discrete distribution, very good. Ah, kita boleh bandingkan juga dari segi um, siapa yang control the um, siapa yang control ciri-ciri tersebut. Adakah satu gen, dua gen, tiga gen, dan sebagainya lah. Berapa gen yang kawal ciri untuk variasi selanjar, berapa gen yang kawal variasi tak selanjar. For example, yes, very good. I agree with you. Variasi selanjar dipengaruhi oleh persekitaran, tapi variasi tak selanjar is not influenced by the environment. Very good. Okay. Number of genes. You can also provide examples. Kalau example sebagai perbezaan juga boleh ya, examples. Mungkin yang terakhir tu kita bagi examples lah. Okay. Antara idea-idea yang saya dapat baca kat sini ialah pertama, sekejap ya. Okay, jenis taburan. Apa bell shape versus discrete distribution, very good. And then satu lagi ialah the data shows intermediate characteristics, tapi untuk apa continuous, discontinuous have no intermediate characteristic. Number two. Number three, continuous variation is the data for continuous variation is quantitative in nature, tapi discontinuous variation is qualitative in nature. Good. Okay, nombor empat, it is influenced by environment. Untuk variasi selanjar dipengaruhi persekitaran. Discontinuous variation is not influenced by in the environment. And then for continuous variation, it is controlled by a number of genes. Dikawal oleh beberapa gen, tetapi untuk discontinuous variation, it is only controlled by one gen. One gene. Satu gen atau satu gene. Alright, contoh yes, that is good. Contoh dia ialah ketinggian, berat, warna kulit, manakala variasi tak selanjar is either you have it or not. So sama ada kebolehan menggulung lidah boleh, bentuk rambut, warna mata, cap jari pun boleh. Very good. Alright. So, kejap ya. Saya screenshot ni untuk menunjukkan gabungan ni boleh dapat lengkap semua jenis atau semua perbezaan yang ada ya. Kejap ya. Alright. Okay, nanti boleh refer. Okay. I give you another minute to update your answer. Lepas tu kita pergi ke part yang seterusnya ya. Okay, kita boleh bandingkan dari segi jenis graf, jenis data, sama ada perbezaan tu ketara atau tidak, adakah dipengaruhi persekitaran atau tidak, dikawal oleh sebilangan gen versus dikawal oleh satu gen, dan kita boleh bandingkan dari segi contoh. Right?
Okay. Oh, sorry. Saya unlock screen sekarang. Okay, let's take a look at the next one ya. Okay, kita tengok punca-punca variasi. So the causes of variation can be variation tu boleh jadi in terms of morphology, physiology dan genetik. Morphology tu apa yang kita nampak dekat luar, fisiologi fungsi-fungsi dalam badan dia dan dari segi genetic contents dia lah. So oh kejap ya, saya tersilap kat situ. Untuk punca variasi dia ada dua jenis iaitu faktor persekitaran atau faktor genetik. So faktor persekitaran yang dibincangkan dekat sini ialah faktor suhu, faktor cahaya dan faktor pH. So untuk tak selanjar pula dekat the essence of this particular chapter banyak dekat faktor genetik dia iaitu crossing over, pindah silang, independent assortment of chromosome during meiosis, susunan rawak kromosom semasa proses meiosis, random fertilization atau persenyawaan rawak dan mutasi. Jom kita tengok yang genetic factor dulu. So kita dah banyak kali discuss mengenai pindah silang. Masa meiosis kita discuss, masa inheritance pun kita ada discuss. Jadi bolehkah kamu terangkan bagaimana proses pindah silang ni menyebabkan variasi? Antara guide dia dekat sini ialah pindah silang ni ialah proses yang berlaku masa bila. Kemudian berlaku antara siapa dan apakah mekanisme yang terlibat. Kemudian last kali dia akan menghasilkan apa yang menyebabkan berlaku variasi tu. Okey, kita boleh explain dari sudut masa bila proses ni berlaku, melibatkan struktur apa dan mekanisme dia macam mana. Apa dia ada berlaku part yang dihilangkan ke, part yang ditukarkan ke, what is the verb that we should use there. And then what is the final product lah, bila dah habis pindah silang ni, what is the final product yang menyebabkan terhasilnya variasi. Right, very good. That is a good start everyone. Berlaku semasa profasa 1, occurs during prophase 1, meiosis. Okay ya, good. Memang kena sebut ya, prophase 1 ke prophase 2. Right. Yes, antara kromatik tidak seiras. Itu adalah struktur yang terlibat lah. Alright, dah terjawab dah. Part yang kedua, occurs between non-sister chromatid atau antara kromatik tidak seiras pada kromosom homolog. Very good. Okay, point number 2 sudah ada. Apa yang berlaku kat situ? Okay, Okey, yang Emil tulis penggabungan semula menghasilkan kombinasi gen baru tu, itu dah statement number 4. Statement number 3 before that apa? Tapi betul ya Emil, tak ada masalah. Teruskan. Ada lagi. Kalau tak ada idea tak apa, teruskan dulu. Emil teruskan sampai habis. Ada lagi sebab dia ada dalam 7 points kat sini. Teruskan. Sorry ganggu pula kamu punya thought process. Teruskan ya. Berlaku antara siapa sudah ada. Yes, pertukaran segmen. Very good. Okay. So, nombor 1,
occurs during prophase 1, berlaku semasa prophase 1 dalam meiosis, good. Nombor 2 yang terlibat adalah kromatik tidak seiras atau antara kromatik tidak seiras dalam kromosom homolog atau occurs between non-sister chromatic in a homologous chromosome. Number 2. Number 3, exchange segments. Okay. Non-sister chromatic tu buat apa? Dia punya mekanisme dia ialah they conduct exchange of segments. Okay. Good. Okey, tak apa teruskan ya. Kalau tak ada ayat tu tak apa, ada banyak lagi. Sebagai contoh, tadi Emil terus cakap menghasilkan kombinasi gen yang baharu. Boleh, tak ada masalah So number 4, bila dah berlaku exchange of segments tu, penggabungan semula genetik berlaku untuk menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromatik itu. So essence dia kat situ ialah produce a new combination of genes. Okay, that is very good. Sudah ada 4 point kat situ. Okay, Emil kena tambah lagi 2 point. Tak cukup ya, baru 2 daripada 4 point kan. Markah dia 4. Markah dia 4, baru 2 daripada 4. Kemudian, sekejap 1, 3, 4. Okay, Tajmizan punya cukup. Ilham punya 1, 2, 3. Ilham baru 3 daripada 4, kena tambah 1 lagi ayat. Mungkin boleh terangkan kesan dia, final result dia apa dari segi gamet ke? Gamet yang dihasilkan tu bagaimana? Pun boleh ya. Hasilnya nanti gamet dia jadi macam mana? 1, 2, 3. Sekejap 1, 2, 3, 4 boleh. Okay. Holish punya submission Holish dapat full mark 4. 1, 2, 3. Emil punya lagi 1. Nanti boleh tambah dari segi akhirnya terdapat pelbagai jenis gamet dengan kandungan genetik yang berbeza. Okay. Boleh tambah last sekali Emil. Okay. Menghasilkan kombinasi gen baru. Gamet yang terhasil mengandungi kandungan genetik yang berbeza dengan sel induk. Okay. Sebab last kali final product of meiosis kan gamet kan. Okay. Okay. 1, 2, 3. Azim lagi 1 ayat Azim. 1, 2. Kejap lagi sekali. 1, 2, 3. Oh sorry cukup. Azim punya cukup. Okay. Alright, I give you another minute. Okay, next kita akan tengok bila kita dah tengok pindah silang, ada satu lagi proses yang berlaku semasa meiosis yang juga menyumbang kepada variasi ya. Nanti kita tengok apakah ia. Okay. Almost there. Oh lupa. Saya kena apa? Kena screenshot juga sampel. Okay. Okay, ada satu. Sekejap ya, one more English version. Alright.
Okey, jom kita tengok lagi satu proses yang berlaku yang menyebabkan variasi, iaitu the next one ya. Let's go to the next one. Random assortment. Okey. Penyusunan bebas kromosom, ini kita belajar masih inheritance juga. Disebabkan ada random assortment ni lah kita tahu ada different combination of gamete. Masa kita belajar dihybrid inheritance hari tu kan. So tadi cerita pasal pindah silang, jom kita cuba pula cerita macam mana random assortment of chromosome causes variation. Random assortment ni berlaku masa bila, kemudian apa dia punya mekanik apakah kromosom yang terlibat. Dia boleh jadi random assortment tu berlaku semasa bila kan? Semasa metaphase 1. Good. Saya setuju dengan Ilhan, berlaku semasa metafasa 1. Teruskan Ilhan, you are on the right track. Okay. Gambar rajah tu ditunjuk ada dua kemungkinan kan. Macam mana kita nak kaitkan kat situ? Okay, you are on the right track. Okay, berlaku semasa metafasa 1, masa meiosis. Good. Sekejap. Tak nampak jawapan semua orang macam ni. Besarkan sikit. Okay, alright, very good. Lepas tu mekanisme siapa yang terlibat? Homologous chromosome. Good. Mekanisme dia randomly assorted, randomly arranged at the equator of the cell. Tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa sel atau di tengah-tengah sel pun boleh, tak ada masalah. Kemudian sekejap ya, ada tak? Tersusun secara rawak. Alright, boleh. Ada satu yang ada statement yang ni tak ada dekat ke-6 jawapan yang saya baca ni. So saya tambahlah kat situ. Mula kamu dah kata kromosom homolog tersusun secara rawak pada khatulistiwa sel kan. Kamu dah sebut homologous chromosome randomly arranged at the cell equator. So satu lagi kita boleh tambah kat situ, each pair of chromosome are arranged to face different equators freely without depending the pair in the without depending Sekejap. Without and is not influenced to other homologous chromosomes. Saya ulang balik ya. Each homologous chromosomes are arranged to face different different poles of the cell freely. They are not dependent to other homologous chromosome. Okay. Dia nak macam kalau kita tengok pada rajah,
Dia nak satu side tu semua biru, satu side tu semua merah, atau satu side biru, satu side tu ada biru merah, merah biru. Itu adalah apa? Susunan tu adalah bebas. Maknanya kromosom homolog yang panjang dia nak susun biru merah tu tidaklah bergantung kepada kromosom pendek. Kalau kromosom pendek merah biru, dia pun merah biru. Misalnya, itu maksud ayat dia. Dia tidak bergantung. Okey. Itu yang tak ada. Kemudian, sekejap ya, tadi saya nampak ada yang tulis 2N sama dengan 4 tu sebab apa ya? Oh, okey. Saya faham. Okey, kombinasi paternal dan maternal yang berbeza. Okey, I get the idea. Okey, pandai. Dia tutup dengan kandungan genetik gamet berbeza. Yes. So, dia punya rumusan untuk pindah silang, crossing over dengan proses yang kita cerita sekarang juga boleh ditutup dengan ayat yang sama ya, menyebabkan kandungan genetik dalam setiap gamet berbeza dengan parent cell. Very good. Okay, so nombor 1 berlaku proses occurs during metaphase 1. Homologous chromosomes are arranged randomly at the equator of the cell. Number 3, homologous chromosomes are arranged freely. Homologous chromosomes are can freely face different poles of the cell without depending other homologous chromosome pair. And then there are two alternate so for the cells referred to the diagram, sebab sel tu ada diploid 2N sama dengan 4, there are two different alternative for the arrangement of chromosome. Itu berdasarkan daripada Rajah. Kemudian at the end after anaphase 1, the genetic content of each gamete will be different. So kalau kamu nak tulis pasal 2N sama dengan 4 tu, okay, kita boleh kaitkan balik dengan Rajah. Rajah tu menunjukkan sel tu ada 2N sama dengan 4. Jadi susunan kromosom dia ada dua kemungkinan. Random assortment dia ada dua kemungkinan masa metaphase 1. Jadi menghasilkan 4 kombinasi gamet yang berbeza. Okay, kalau nak tulislah yang 2N sama dengan 4 tu. Tapi basically what you have written here memang dah cukup dapat 4 ya. So nombor 1 berlaku semasa metafasa 1. Nombor 2, pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak pada khatulistiwa sel. Nombor 3, setiap pasang kromosom homolog tersusun menghadap kutub secara bebas, tidak bergantung kepada pasangan kromosom homolog yang lain. Pada Rajah ini ditunjukkan sel diploid 2N sama dengan 4. Maka kemungkinan alternatif untuk susunan, terdapat dua kemungkinan alternatif untuk susunan pasangan kromosom homolog ini, dan selepas anafasa 1 berakhir akan menghasilkan 4 variasi gamet atau 4 variasi genetik dalam setiap gamet. Okey, sekejap saya baca dulu. Okey, Ilham punya dapat 4. Okey, Azim punya pun boleh dapat 4. Boleh, jawapan Hasman pun good, full mark. 1. Okey, Tajmizan punya pun dapat 4. Emil almost there, baru 2 daripada 4 tu. Sekejap, nanti saya ambil screenshot satu sampel. 1, 2. Holish punya saya rasa 3 kot, tak dapat 4 lagi. Almost there. Alright. Okay, almost there. So that is the essence lah. So basically bila kita dah belajar pasal
inheritance, kita punya inheritance pula, variation, kita punya explanation pasal crossing over tu dah kena upgrade lah. Tak boleh explanation crossing over macam kita belajar meiosis ya. Kita masa belajar meiosis kita hanya bercakap pasal berlaku crossing over, lepas tu menyebabkan variasi. Tapi sekarang ni level dia sampai kena explain up to 4 to 5 points untuk crossing over tu saja. Dan untuk random assortment ni pun samalah. Alright, so bila dah lah tadi menghasilkan gamit yang rawak yang berbeza, pada masa yang sama juga gamit yang terhasil ini adalah boleh bersenyawa secara rawak. Ini yang kita buat semasa inheritance hari itulah. Gamit daripada male parent ni mungkin akan senyawa dengan sel telur kombinasi 1 atau sel telur kombinasi 2 misalnya. So itu yang menunjukkan berlaku persenyawaan secara rawak dan menghasilkan zygote yang mempunyai kombinasi genetik yang pelbagai. Dan jadi progeny atau anak yang dihasilkan juga adalah kombinasi genetik yang baru, yang berbeza dengan ibu bapa. Berbeza dengan ibu bapa dan satu lagi berbeza dengan adik-beradik dia yang lain lah, sebab each gamete produce have different atau have different combinations. Okay, jom kita tengok mutation pula. Jadi untuk mutation, saya tukar boleh draw so that kalau ada yang nak conteng-conteng, boleh conteng-conteng kat sini ya. So untuk mutation pula, it is a permanent change, but this change occurs spontaneously whether affecting the structure of chromosome, the number of chromosome, atau affecting the nucleotide sequence in genes. Okay. Jadi perubahan kromosom ni adalah satu perubahan yang kekal, berlaku secara spontan dan rawak pada kandungan genetik dalam sel. Kandungan genetik yang akan terjejas sama ada dari segi bilangan kromosom, struktur kromosom, susunan atau jujukan nukleotida dalam gene dan yang subsequently akan mengubah DNA lah. So tadi kita dah tengok, sekejap ya, saya patah balik dekat sini. Jadi kita dah tengok ada dua punca variasi. Saya tersilap title kat sini ya, bukan tak selanjar. Sepatutnya faktor persekitaran dengan faktor genetik. So sebelah kiri punca variasi disebabkan oleh faktor persekitaran dan sebelah kanan faktor genetik. Tadi kamu dah explain pindah silang dengan random assortment. Kita dah tengok random fertilization, mutation saya perkenalkan sikit tadi, tapi nanti kita akan discuss dengan lebih detail lah pasal mutation ni. So kita tak semestinya variasi tu disebabkan independently disebabkan oleh environmental atau independently disebabkan oleh genetik saja. Sebagai contoh, apabila kajian-kajian mengenai untuk tengok nature versus nurture, nature faktor genetik, nurture faktor persekitaran, kajian-kajian yang melihat nature versus nurture ni selalu dibuat pada kembar seiras, sebab kembar seiras basically they have the same genetic content. So kita nak tengoklah dari segi nurture tu macam mana boleh mempengaruhi atau berubah. So dalam sukatan kita antara contoh yang baik mengenai nature versus nurture ni, faktor genetik versus faktor persekitaran, bukan versus, bergerak in tandem with each other, ialah sebagai contoh warna kulit lah. So walaupun twins tu dia ada genetic content yang sama untuk warna kulit, tapi warna kulit juga dipengaruhi oleh persekitaran dari segi jenis pekerjaan, jenis aktiviti, dia duduk kat mana dan sebagainya. Sama juga dengan faktor ketinggian dan faktor fizikal macam berat badan. So jom kita tengok ada satu gambar ni. Okay, gambar berikut menunjukkan sepasang kembar seiras pada umur 50 tahun. Tak silap saya yang kembar sebelah kiri ni dia berada adik-beradik kembar ni adalah dari North Korea dan salah seorang dia ni dia macam duduk di kawasan pedalaman, satu lagi duduk di kawasan bandar. So cuba kamu tengok pada gambar ni,
apakah perbezaan ciri fizikal yang ada, yang ketara antara keduanya, walaupun mereka ni kembar seiras, tapi kita tengok ada ciri fizikal yang ketara, yang berbeza antara keduanya, dan bolehkah kamu terangkan kenapa perbezaan itu berlaku? Okey, boleh tak kamu mungkin kamu boleh membuat uh, sort of hypothesis lah kenapa berlaku perbezaan. Igu. Yes. Mana satu yang bandai tu? Mana satu yang pandai? Oh, bandar. Bandar. Oh, sebelah kiri. Sorry, kanan. Yang kanan bandar. Okay. Alright, thank you. Cikgu, Yes. Sekali lagi? diorang dari negara lain-lain ke? Diorang negara yang sama, tapi satu duduk bandar, satu duduk luar bandar. Oh, Yang kiri duduk luar bandar. Okay. Oh, dia dah identify. Good. Okay. So kita, that you have a good strategy here. Nyatakan yang nak kata yang obvious dia kat situ ialah apa tadi? Perbezaan dari segi apa kan? So nyatakan perbezaan dari segi ketinggian. Okay. So siapa yang tinggi, siapa yang rendah? Gitu tambah. Siapa yang tinggi, siapa yang rendah? Okay, good. Right. Perbezaan dia ialah ketinggian yang sebelah kiri kurang tinggi daripada sebelah kanan. Alright. That is a good start. Okay, jadi ketinggian ni sebenarnya selain daripada faktor genetik juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Very good. Okay, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Affected by environmental factors. Boleh terangkan lagi? Yes, different nutrition intake tu macam mana? Boleh tak jelaskan lagi? Sikit lagi. Almost there. Okay. Nombor 1 kita bagi tahu beza dia ketinggian, yang sebelah kiri rendah, sebelah kanan tinggi. Good. Okay, lepas tu dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Good. Nombor 2. Nombor 3, faktor persekitaran tersebut ialah nutrition kan? Kena define dengan lebih spesifik. Nutrien jenis apa? Karbohidrat ke? Protein ke? Lipid ke? Vitamin ke? Hok mana se? Okay. Nutrien apa yang dia tak cukup?
Jenis nutrien apa yang tak cukup? Jom kita specify nutrien apa. Karbohidrat ke, protein ke, lipid. Kalau faktor ketinggian ni, mana senutrien yang penting yang membantu proses meningkatkan tinggi ni kan. Proses apa? Pertumbuhan kan. Okey, kalsium boleh. Kekurangan kalsium, kekurangan protein. Yes, very good. Okay, so that is point number 3. Kan? Nombor 1, perbezaan yang dilihat ialah perbezaan ketinggian. Nombor 2, faktor persekitaran mempengaruhi ketinggian kembar tersebut. Nombor 3, kembar yang rendah tu dia kekurangan nutrien, protein, kalsium. Dan keempat, memberi kesan kepada proses tumbesaran dia kan, memberikan kesan kepada proses tumbesaran kembar yang di sebelah kiri itulah. Okey, markah dia 3 ke 4 ya? Oh, markah dia 3, cukup. Cukup. Okey, kembar sebelah kiri tu di luar bandar, di pedalaman, kembar sebelah kanan tu di bandar. Okey, perbezaan dia ialah yang sebelah kiri lebih rendah dari sebelah kanan, perbezaan dari segi ketinggian. Okey, nombor 2 dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Nombor 3 kita clarify lagi, faktor persekitaran yang dimaksudkan ialah dari segi kekurangan protein. Maknanya yang sebelah kiri tu dia rendah sebab dia kurang akses kepada protein dan kalsium. Nombor 4, kekurangan nutrien ini menyebabkan atau mengganggu proses pertumbuhan. So yang membesar boleh membesar dengan sempurna boleh. Membesar dengan sempurna pun dapat. Okey, so kalau tulis nutrien saja tak dapat kena specify. Nutrien tu apa? Mendapat nutrien yang mencukupi tu nutrien jenis apa? Sebut mendapat protein dan kalsium yang mencukupi. Okey, kena jawapan kita kena detail lah. Sebab kita dah belajar komposisi kimia dalam sel dan fungsi dia. Nutrien, protein, karbohidrat, lipid kan. So that is why our answers have to be precise. Okay, I give you another 1 minute to update your answer. So take home point dia dekat sini, soalan yang lebih kurang sama juga boleh digunakan untuk tengok perbezaan berat badan kan. Dalam buku teks dia bagi perbezaan berat badan. So kita boleh kata selain daripada faktor nutrien, faktor lifestyle, kalau dia bagi kembar tapi satu kulit gelap, satu kulit cerah. So kita boleh postulate pula, membuat hipotesis kat situ mungkin dari segi lifestyle atau kerja dia macam mana kan. Dan sebagainya lah. Perbezaan antara kembar ni selalu diperhatikan di negara-negara yang ada masalah malnutrition yang rampant lah. Macam di North Korea, ni sebenarnya kembar dari North Korea. Di North Korea, di beberapa negara Afrika, negara yang bergolak di Afrika dan sebagainya lah. Okay, kejap saya nak screenshot dulu. Okay. Okay, semua pun dah siap update. Okay, so jom kita tengok pula. Tadi kita sebut pasal variasi, faktor dia ada faktor genetik yang natural macam proses-proses yang berlaku dalam proses pindah silang, proses random assortment dan juga random fertilization. Satu lagi dalam faktor genetik tu faktor mutasi. Okey, so untuk faktor mutasi ni permanent change tadi tu disebabkan oleh exposure to mutagen atau mutation agent. Mutagen adalah akronim for mutation agent.
dia adalah satu substance yang bila berlaku exposure kepada substance tersebut menyebabkan mutation atau meningkatkan risiko atau kadar mutasi ke tahap yang lebih tinggi. So sebagai contoh, it can be agent fizikal macam sinar UV, atau masa kita belajar masa form 3 dulu kita belajar pasal ionizing ray seperti X-ray, alpha ray, beta ray, gamma ray dan sebagainya. Kemudian it can be also be agent biology seperti virus dan bakteria. So yang paling famous ialah apa tu virus HPV lah, yang bila masuk ke dalam badan perempuan menyebabkan sel pada cervix tu mutate untuk develop cervical cancer. Sebab tu kita kena ambil HPV vaccine untuk orang perempuan lah. Sebab orang lelaki tak ada cervix, so no problem. Kemudian ejen kimia seperti carcinogen in cigarette smoke, food, certain types of food preservative, formaldehyde and also benzene juga adalah excessive exposure to these types of sources juga boleh menyebabkan mutation pada kita punya sel. Dan mutation ni boleh berlaku kepada sel soma atau sel sel yang gamet. Okey. Kalau berlaku dekat sel soma, misalnya macam kita terdedah kepada eksesif UV dan menyebabkan berlakunya kanser kulit pada kita punya muka, kulit muka misalnya. So kanser kulit tu berlaku dekat kita saja dan tidak diwariskan kepada anak-anak kita. Sebab sel yang terlibat adalah sel soma yang bukan tidak terlibat dengan proses persenyawaan. Sel soma ni kalau dia buat mitosis banyak-banyak kali pun dia jadi sel soma juga, dia tak jadi sel gamet. Tetapi sekiranya katalah kamu buat X-ray dan X-ray tu mengganggu atau menyebabkan mutation pada kamu punya sel-sel dalam testis yang menghasilkan sperma nanti, maka mutasi yang berlaku dekat situ adalah mutasi yang boleh diwariskan sebab yang berubah ialah komposisi genetik dalam sel gamet dan sel gamet ni akan bergabung dengan sel gamet yang lain untuk menghasilkan individu baru dan keturunan seterusnya tu adalah risiko gen yang berubah atau yang dah mutated tadi dibawa ke generasi seterusnya. So kita tengok kepada mutasi gen dulu. Mutasi genetik ada dua jenis. Satu mutasi gen, satu lagi mutasi kromosom. Untuk mutasi gen tu merujuk kepada perubahan yang berlaku dekat susunan base pada nukleotida. Dulu masa kita belajar chapter 4, kita belajar DNA adalah terdiri daripada banyak nukleotida. Nukleotida untuk DNA ada 4 jenis base. Adenine, thymine, cytosine and guanine. Sebab itulah ada huruf A, T, C, G pada gambar rajah ni. So A, T, C, G tu adalah kod different combination of ATCG ni merujuk kepada different atau merujuk kepada kod untuk asid amino jenis apa. So for example, kalau dia punya kod ialah GAC, kod pada DNA itu adalah GAC, it is a code for acid amino jenis ASP misalnya. So kalau dia punya kodon tu adalah tiga gabungan tiga nukleotide, tiga base tu ya. So kalau kodon dia ialah GAA misalnya, asid amino yang dikodkan untuk GAA tu ialah asid amino jenis GLU. Okey, dan seterusnya lah. So apabila berlaku perubahan satu base nukleotida kat sini, maka dia menyebabkan kod tu berubah dan jenis asid amino berubah dan susunan protein pun akan berubah, menyebabkan protein yang kita nak buat tu tidak terhasil dengan sempurna atau tidak dapat dihasilkan langsung sebab kod
yang membawa maklumat genetik tu sudah berubah. Base, kejap ya, saya terlupa pula nak tukar kepada draw function. Kejap ya. Base yang saya refer ATCG ni kan kita belajar dulu nukleotide dia ada kumpulan fosfat, lepas tu dia ada glukos, kumpulan gula dan attached to nitrogenous base. Nitrogenous base ni ada 4 ya, ATCG. So contoh untuk penyakit penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen base substitution atau penggantian base ialah sickle cell anemia. Ya, sejenis penyakit anemia yang disebabkan oleh sel darah merah berbentuk sabit. Dia tak berbentuk dui cekung atau bikonkave. Disebabkan oleh dia punya hemoglobin tu tidak terbentuk dengan sempurna. Kemudian penyakit yang kedua disebabkan oleh base insertion atau sisipan base, sebagai contoh penyakit cystic fibrosis, sort of macam ketumbuhan jugalah. Okay. Kemudian penyakit yang ketiga disebabkan oleh base deletion seperti penyakit thalassemia. Okey, jom kita tengok satu contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan konten ini. Sorry, saya salah ejen nukleotida kat situ. Sekejap ya. Rajah menunjukkan perbezaan susunan urutan base nukleotida DNA hemoglobin dalam DNA yang normal dan DNA yang mutant. Gambar sebelah kiri tu, sebelah kiri gambar adalah untuk susunan yang normal, sebelah kanan tu adalah susunan dalam DNA yang mutant. So berdasarkan rajah, cuba kamu terangkan kesan mutasi gen terhadap penghasilan hemoglobin yang tidak normal. Nama penyakit dia apa, jenis mutasi dia apa, kemudian specifically mekanisme dia macam mana, apa yang berubah kat situ dan apakah kesan dia sampai menyebabkan berlaku penyakit yang ditunjukkan dalam rajah ni. Okay, that is a good start. Okay, menunjukkan penyakit anemia sel sabit, boleh, tak ada masalah. Disebabkan oleh apakah jenis mutasi kat situ? Cuba tengok diagram. Mutasi jenis apa? Jenis sisipan ke? Jenis pelenyapan ke? Insertion ke? Deletion ke? Atau apa ya satu lagi tu? Substitution ke? Mana satu? Okay, cuba tengok rajah. Okay, good Holish. Okay, disebabkan oleh mutasi jenis base substitution. Okay, penyakit anemia sel sabit. Berlaku mutasi gen jenis
penggantian base atau base substitution. Nombor 3, kita boleh jelaskan lagi berdasarkan gambar. Penggantian base tu base apa yang digantikan kat situ. Cuba tengok gambar. Okay, very good. Okay, bila daripada gambar kita boleh cerita dekat situ base nukleotida T ditukar kepada A, kan? Daripada gambar pun boleh cerita. Okay, tidak dikira sebagai mengulang soalan sebab kita bagi apa idea, sumbangan idea kita kat situ, kita identify T dengan A itu bertukar. Dan kita identify T itu adalah base nukleotida. So that can be our third point lah. Sebab kita dah kata berlaku base substitution, siapa yang substitute siapa? Base nukleotida T ditukar kepada A atau the nucleotide base T is changed to A. Causing, lepas tu point yang keempat kita boleh cerita menyebabkan sepatutnya ada asid amino GLU dalam normal pada normal hemoglobin, tapi dalam sickle cell hemoglobin instead of GLU, asid amino yang digunakan ialah VAL. Okay, so saya nak tunjuk dekat sini, take home point dekat sini, walaupun 4 markah macam banyak dan macam benda yang baru, tetapi semua point 4-4 tu, ada ada point yang kita boleh dapat daripada diagram. So jangan disregard diagram. Cuba cari apa yang ada dekat diagram yang kita boleh convert dan kita boleh tulis dalam bentuk ayat. Okey, tapi tak apa, ada banyak lagi point yang kamu boleh cerita, seperti kita boleh cerita menyebabkan hemoglobin yang terdapat dalam sel darah merah pesakit ni mempunyai bentuk sabit. Ramai yang tulis yang tu, causing the hemoglobin in the red blood cells of the patient is sickle shape. Dan kemudian point number 6 kita boleh kata the formation atau production of red blood cell is not perfect atau is not biconcave dan sebagainya lah. Okay, therefore less oxygen can be transported. Sickle cell juga are destroyed more rapidly than normal cell. Boleh menyebabkan blood clot, low red blood cell count dan sebagainya lah. Okay, ada dalam 8 to 9 points kat situ kita boleh cerita, tapi yang dia nak ialah 4 points sahaja, kan. Okay, kejap saya show balik. Bukan genetic code A, new nitrogenous base T is replaced with nitrogenous base A. Boleh teruskan saudara. Sebab awal-awal tu kamu sebut base, kan. Okay, saya ulang dalam bahasa Melayu. Saya ulang ya. Okay, dia ada dalam 8 ke 9 point kat sini, mana-mana 4 daripada 8. Okay, yang kita dapat dari gambar rajah ialah gambar rajah tu menunjukkan mutasi penggantian base. Okay, sickle cell anemia ni caused by base substitution, number 1. Number 2, the nucleotide base T is changed to nucleotide
base A, atau the nitrogenous base T is changed to nitrogenous base A. And then number 3, causing the change from acid GLU amino acid to VAL amino acid. Macam mana saya boleh sebut ni sebab saya tengok daripada Rajah. So, alang kepalang Holish dah on that particular dalam laluan tu, Holish boleh terus kata menyebabkan protein yang dihasilkan dalam normal hemoglobin, the amino acid used is GLU, but due to mutation it is changed to VAL. Okay, boleh juga alang kepala Holish dalam track yang tu nak cerita tu. Okay, so number 4, kesan dia bila asid amino tu tukar menyebabkan the hemoglobin form atau hemoglobin yang terhasil mempunyai bentuk sabit. Okay, ini ramai yang buat. The hemoglobin formed is shaped like a sickle, berbentuk sabit. And number 5, incomplete atau abnormal formation of red blood cell, menyebabkan pembentukan sel darah merah yang tidak sempurna atau abnormal. Nombor 6, kurang oksigen dapat diangkut oleh sel darah merah, less oxygen that can be transported to by the red blood cells. It is more prone, sel darah merah sickle cell anemia ni, sickle cell red blood cell ni is more prone to form blood clots, rapidly destroyed compared to normal red blood cell, ultimately menyebabkan low blood count in the patient lah. Okay. Berasa cepat letih pun betul juga, tak ada masalah. Alright. So, kejap ya. So, bila kita cerita ni, nak kata apa, the red blood cells are not properly formed tu, sekejap Okay, boleh. Sebab next tu kamu sebut some red blood cells are normal whereas the rest are crescent shape. Boleh, tak ada masalah, good. Okay, sebab lepas tu kamu clarify lagi, boleh. Alright, okay. Seterusnya, kita tengok pada soalan, kita tengok kepada mutasi kromosom ya. So untuk mutasi kromosom, there are two types of chromosomal mutation. Sama ada pada sebelah kiri, chromosomal mutation due to the difference in numbers lah. For example, yang kita discuss sebelum ni, disebabkan kromosom tidak disjungsi atau non-disjunction of chromosome during anaphase 1 or anaphase 2, penyakit yang dihasilkan ialah Down syndrome, Klinefelter or Jacob for individuals that have trisomy pada mana-mana kromosom lah, sama ada pada kromosom 21 untuk Down syndrome atau kromosom yang ke-23 untuk Klinefelter dan juga Jacob. Kemudian beza Klinefelter dengan Jacob ni, Klinefelter XXY tapi penyakit Jacob ni XYY. Okey. Kemudian antara isu-isu untuk orang yang penyakit Jacob ni ialah dia punya jantina male, due to excess Y chromosome, he will produce excess testosterone. So kehadiran testosteron yang berlebihan ni dia menyebabkan dia lebih tinggi daripada average height untuk male lah, tapi dia punya side effects dia antaranya ialah dia mengalami masalah jerawat yang banyak, dan tapi dia ada masalah dari segi learning disability dan weak muscle. Okey. Itu kalau kromosom berlebihan. Contoh penyakit kromosom yang kurang ialah seperti Turner syndrome, kekurangan satu kromosom pada kromosom yang ke-23. Yang ada pada Rajah ni, polyploidy. Okay, situasi polyploidy ni maknanya sepatutnya organisma tu ada 8 kromosom. Tetapi dia disebabkan oleh mutation,
dia punya number of chromosome jadi extra, jadi 16. So dia ada extra set. So untuk humans, saya tak jumpa lagi sukses, mungkin saya tak baca dengan banyak, saya tak jumpa lagi kes polyploidy ni dalam human yang survive. Tapi dalam plant, fish dengan frogs, polyploidy ni adalah perkara yang biasa. Okey, dia ada extra set of chromosome ni adalah perkara yang biasa. So pada sebelah kanan adalah contoh-contoh chromosomal mutation yang disebabkan oleh chromosomal aberration atau aberasi kromosom, maknanya berlaku perubahan pada struktur kromosom. Boleh tak kamu labelkan? A tu menunjukkan what type of aberration, B, C dengan D pun sama. Adakah dia translocation ke, inversi ke, pelenyapan ke, mana satu? Okay, ada 4 jenis aberasi kromosom atau changes in chromosome structure due to mutation. Antara A, B, C dengan D pada sebelah kanan tu, dia yang mana satu? Alright. Alright. Okay, jom kita tengok kita punya jawapan. Yes, thank you so much. Kita dah ada apa? Oh, sorry. Saya besarkan sikit. Okay, the first one kita tengok, good, I agree with you both, Holish dengan Tazmizan. The A tu adalah pelenyapan. Allah Akbar. Lenyap. Pelenyapan, deletion. Number 2, duplication, very good, penggandaan. Nombor 3, dia ada label kat situ ada flip. So inversion atau penyongsangan, very good. Dan last kali kita tengok kat situ yang warna kuning tu dia dia transported pergi dekat tempat yang warna biru. Alright. Kenapa dia tak kira sebagai pindah silang tetapi translocation? Sebab itu bukan homologous kromosom. Yang kuning dengan biru tu bukan homologous kromosom. So kalau nak kata apa ya, katalah yang macam kromosom kuning tu bawa maklumat warna mata. Yang warna kanan tu, yang kromosom biru tu membawa maklumat bentuk rambut. So nanti bila berlaku translokasi ni, maklumat bentuk rambut ada pada kromosom warna mata. Maklumat warna mata dekat kromosom bentuk rambut misalnya. So nanti bila nak zahirkan genotype tu tak boleh nak zahirkan sebab pairing of allele tu tak cukup. Allele yang partner tak sama. Kalau kita ingat balik genotype tu, huruf dia tak samalah. Sepatutnya sama ada capital, dia punya genotype tu dua-dua huruf yang sama, sama ada sama ada di capital atau small letter, macam A besar, A kecil atau A besar, A kecil, itu saja. Tapi translokasi menyebabkan pasangan genotype tu jadi lain huruf, A, B atau A, C dan sebagainya lah. So genotype itu tidak boleh nak digunakan untuk menzahirkan trait-trait tertentu. Alright, jom kita tengok slide ini. Okay, ini adalah satu contoh
contoh penyakit yang disebabkan oleh chromosomal aberration. So Raja menunjukkan karyotyp untuk penyakit cri du chat. Can you explain the factor that causes this disease? Kita sama macam tadi ya, kita cerita pasal dia berlaku dekat apakah jenis mutasi ini, kemudian kita cerita kromosom apa yang terlibat dekat sini, berlaku masa bila dan sebagainya. Okay, so kita boleh mula dengan nyatakan, kita boleh mulakan dengan nyatakan apakah jenis mutasi yang berlaku kat sini. Mutasi gen ke mutasi kromosom? Sebab dalam soalan dia tak sebut benda-benda ni. So kita boleh sebut. Individu ini mengalami mutasi apa atau karyotyp ini mengalami mutasi apa. Kita boleh start dengan point number 1, mutasi gen ke mutasi kromosom. Point number 2, kalau mutasi gen jenis apa. Kalau mutasi kromosom jenis apa. Okay, good start Emil, good. So point yang kedua tu, bagi tahu mutasi kromosom spesifik lagi, jenis apa. Apa tu jenis translokasi ke, penggandaan ke, kan, pelenyapan ke, yang mana satu. Okay. Yes, very good, deletion. So, kalau Holly sebut, first tu Holly sebut shows chromosome aberration, point number 1, jenis deletion, specifically deletion. Holly boleh dapat 2 markah yang berbeza kat situ. Okay, kalau sebelum deletion tu Holly sebut chromosome aberration atau aberasi kromosom. Nombor 2 iaitu specifically jenis deletion. Kita dah dapat 2 point berbeza kat situ. Lepas tu deletion tu berlaku pada kromosom nombor berapa? Cuba tengok. Yes, very good. Tajmizan. Pelenyapan tu berlaku pada kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom. Kita nampak kat situ kan? Kromosom nombor 5 dia tu slightly shorter. Okay, very good. So, markah dia berapa? Markah dia 3. Okay. Sekejap. 1, 2. Okay, Tajmizan punya submission dah dapat full mark. Boleh? Okay, antara poin-poin kita boleh cerita juga kat sini, kromosom aberration ni berlaku pada semasa proses pembentukan gamet lah. Kan? Sebab berlaku semasa proses pembentukan gamet atau semasa meiosis. Kita boleh cerita macam tu lah. Semasa proses pembentukan gamet, specifically sebenarnya pada male gamet. Okay, cri du chat ni adalah chromosomal aberration yang berlaku dekat male gamet. Tapi tak apa, dan sukatan kita tak apa. Tak ada. Occurs during the formation of gamet, when the abnormal gamet fertilized with a normal gamet, it will form a female or male individual with a part of chromosome 5 missing. Okay, itu kalau nak cerita selepas tu lah. Okay. Okay, aberration, mutation that happen is deletion. Holly boleh tambah a segment of chromosome 5. A segment of chromosome 5 is missing ke, is deleted ke. Sebab ini adalah kita nak bagi tahu berdasarkan kepada Rajah
Kita tahu, kita dah hafal aberration jenis deletion, cuma kita nak justify kata ini adalah Cry-Do-Chat punya, dalam konteks Cry-Do-Chat yang kena delete tu ialah kromosom nombor 5. Right? Sekejap ya, saya screenshot dulu satu sampel. Okay, partial deletion boleh. Okay, tak ada masalah. Boleh, dua-dua pun boleh ya. Deletion saja pun boleh. Okay, dah 4:21. Okay, I think we have time for one more question. Okay, we have time for one more question I think. Okay, ini adalah satu lagi penyakit disebabkan oleh mutasi kromosom ya. Rajah berikut menunjukkan ciri-ciri penyakit disebabkan oleh mutasi kromosom. So terangkan faktor yang menyebabkan penyakit ini. Satu bukan penyakit ini. Explain the cause of this syndrome. Kita kena bagi nama penyakit ni dulu sebab dalam rajah, dalam soalan tidak diberikan nama penyakit. Daripada kriteria tersebut, apakah nama penyakit ini? Dan kita kena explain lah apakah proses-proses yang menyebabkan penyakit ini. Okay, kalau kita tengok kat situ, ini adalah female. Okay, female. Lepas tu infertility. Infertility kat situ. Lepas tu webbed neck. Okay. Dia punya jantung, formation of secondary sexual characteristic seperti breast development dia kurang. Yang mana satu penyakit mutasi kromosom yang berkaitan dengan jantina? Kita discuss ada Klinefelter, ada Jacob, ada Turner. Antara tiga-tiga penyakit mutasi kromosom tu, mana satu yang berkaitan dengan orang perempuan? Klinefelter ke, Jacob ke, Turner? Okay, yang mana satu berkaitan dengan orang perempuan antara tiga tu? Once you have identified that, kita boleh cerita pasal mutasi kromosom lah. Okay, mana satu? Yes, penyakit sindrom Turner. Bagus. Okay, the girl has Turner syndrome atau the woman has Turner syndrome. Okay, so Turner syndrome ni disebabkan apa yang berlaku dekat kromosom dia? Okey, berlaku disebabkan oleh kromosom tidak buat apa masa tu? Okey. Yes, kromosom tidak terpisah sebab gentian gelindung tak tarik sebab tak ada gentian gelindung untuk tarik kan? Okey, so nama proses tu ialah non-disjunction of chromosome kan? Good idea, good.
Okay. Wanita tersebut mengalami Down syndrome, Turner syndrome. 1. Kromosom tidak berpisah kerana ketiadaan gentian gelindung. Non-disjunction of chromosome. Okay, number 4. Okay, teruskan. Bila berlaku non-disjunction of chromosome tu markah ada 3 Markah ada 5. Banyak lagi kena cerita Markah ada 5. So bila kromosom tidak terpisah tu, kromosom tu tidak terpisah semasa bila? Masa prophase ke, metaphase ke, anaphase ke, telophase? Okay. Semasa anafasa 1. Okay. Lepas tu bila kromosom tidak berpisah tu, kita kena bagi tahu kromosom apa yang tidak berpisah, kromosom X ke atau kromosom pasangan 23, kan? Kromosom pair 23 did not separate. Pasangan kromosom ke-23 tidak berpisah. Okay, kita bagi tahu kromosom yang terlibat tu adalah kromosom 23, dah dapat markah. Kemudian menghasilkan gamet yang mempunyai kurang satu kromosom, atau kita tulis menghasilkan gamet N tolak 1 atau gamet yang mempunyai 22 kromosom. Okey. So apabila kromosom yang hanya ada yang kurang apabila gamet yang mempunyai N tolak 1 kromosom ni, N tolak 1 kromosom ni bersenyawa dengan norma gamet menghasilkan zygote yang mempunyai 45 kromosom. Lepas tu finally individu yang terhasil ialah seorang perempuan yang kurang satu kromosom. Okay, markah ada 5 sebab cerita non-disjunction tapi terbalik dengan Down syndrome. Down syndrome kita cerita gamet yang pathway untuk gamet yang ada terlebih kromosom, tapi untuk Turner syndrome kita cerita gamet yang kekurangan kromosom. Okey. So saya ulang dari awal ya. Penyakit yang ditunjukkan ialah Turner syndrome. Turner syndrome nombor 1, nombor 2 disebabkan oleh kromosom tidak berpisah atau kromosom ke-23 tidak berpisah atau non-disjunction of kromosom 23. Nombor 3 during anaphase 1. Kemudian forming a gamete with menghasilkan gamet yang mempunyai N tolak 1 kromosom atau menghasilkan gamet yang mempunyai 22 kromosom. Dan point number 5, apabila gamet ini bersenyawa dengan normal gamet, when this gamet fertilize with a normal gamet, it will produce a zygote with 45 chromosomes. Oh yes, kekurangan ciri-ciri tu, kejap ya. Kekurangan ciri-ciri tu most likely tak dapat markah sebab ciri-ciri tu ada dinyatakan dalam soalan. Sekejap 1, 2, 3, 4. Okey, jawapan Tazmizan boleh dapat 5. Okey, kejap ya. Sampai sini. 1, 2, 3, 4. Jawapan Holish dapat 4 daripada 5. Okey.
Okay, saya share sampel kat sini. Alright, so that is all for today. Basically kita dah cover variation. Di mana kita dah tengok factors, types of variation dan factors affecting variation that can be physical, chemical or biological, dan dia boleh variation ada dua jenis. It can be mutasi gen atau mutasi kromosom, dan kita dah tengok beberapa contoh penyakit. Kenapa saya pilih penyakit-penyakit macam Cry Du Chat, Turner, sebab kita dah bincang Down syndrome masa meiosis, dan kita dah bincang pasal Klinefelter masa inheritance. So yang tinggal kita tak discuss ialah itulah Cry Du Chat dengan Turner lah. So ada apa-apa nak tanya tak setakat ni, boleh tulis dekat What Was Hard so that I can address it later. Apa ya? Ada satu lagi. Okay, tak ada. Setakat ni tak ada. Dia dekat chapter seterusnya. So next week kita masuk chapter baru. Okay. Mutasi tu ni. Oh, alright. Saya lupa pula. Saya tak boleh ambil masa yang lama sebab kamu pun dah memang 2 hari berturut berkelas dengan program sekolah. So, saya akan biarkan padet ni on dalam student pace in case you want. Sorry. Cancel. Lepas ni saya akan convert kepada student pace if you want to answer atau if you want to nak tulis apa-apa yang susah untuk chapter seterusnya, tulis dekat What Was Hard, nanti saya akan address your concerns ya. So that is all for today. Thank you for coming. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. See you. Thank you. Hello. teacher. Terima kasih. Sama-sama. teacher. See you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Go.